Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everyone. Okey, hari ini cikgu nak berkongsi dengan awak semua. Kita nak belajar mengenai tajuk pertama pendidikan jasmani, iaitu mengenai cabaran ruang. Okey, objektif kita ialah supaya kita kenal apa itu ruang, apa yang perlu kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh lakukan. Jadi bila kita kenal ruang-ruang yang ada dan juga cabaran. Cabaran, tajuk kita cabaran ruang kan. Jadi kita bila kenal pasti cabaran. Cabaran ni apa? Halangan. Tak semestinya halangan, kadang-kadang ia sebagai satu panduan untuk kita menjadi. Dia main apa ni? Dia macam kalau dalam sukan ini antara aktiviti yang berisiko tinggi, kita kata ya. Jadi bila aktiviti yang berisiko tinggi memerlukan lebih lagi faktor-faktor keselamatan. Tengok cikgu dia ada kat bawah, orang pakai helmet, ada peraturan mula, tamat. Okey. Kita tengok balik kat sini, cabaran yang pertama ialah kesedaran. Okey, bila kita sedar, sedar ni bila? Kena sebelum kita melakukan aktiviti. Contohnya, kita berlari di dalam kelas. Lepas tu terkena bucu meja, terlanggar kawan contohnya. Lepas tu aduh sakit baru sedar. Tak sesuai macam tu ya. Awak tengok kelas. Okey, itu adakah tempat yang sesuai? Adakah dia sesuai untuk berlari? Dalam kelas kita hanya melakukan pergerakan seperti apa? Berjalan. Okey. Yang kedua, kita tengok proses. Okey, bila kita melakukan sesuatu aktiviti, okey, kita kena tengok proses, tengok kawasan. Okey, contohnya bila kita ada kawasan yang sempit, kita perlu ada di mana nak mula, di mana nak tamat. Okey, contohnya sesuai ke kalau tempat yang sempit kita nak lakukan pelbagai aktiviti. Okey. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut. Kita tengok dulu 4 cabaran ni. Yang ketiga melibatkan disiplin. Okey. Disiplin ni sebenarnya bermula daripada proses tu lagi. Kalau kita tak proses tu, kalau kita ikut, itu juga merupakan disiplin. Cumanya disiplin ini merupakan salah satu faktor keselamatan. Bila kita mendengar arahan guru, insya-Allah kita dapat melakukan aktiviti yang banyak, menarik dan gembira. Yang penting selamat. Dan juga yang terakhir, tahap kesukaran, tahap aktiviti. Contohnya kita apabila berada tempat yang melibatkan kawasan berbukit contohnya, ataupun kalau tempat berbukit kita tak semua aktiviti yang sesuai. Contohnya mungkin kita hanya mampu melakukan aktiviti pendakian, berjalan. Tak sesuai kita nak berlari bukit, sebab itu memerlukan latihan yang lain. Contoh yang lain ialah apabila kita bukan kawasan dekat tangga, kita tak perlu berlari kerana itu mendatangkan risiko. Okay, kita tengok semula. Yang pertama, kesedaran. Kesedaran ni macam cikgu kata tadi, bermula daripada sebelum kita melakukan aktiviti. Sebelum tu kita tengok tempat tu adakah selamat dan sesuai. Okey, kalau di padang ada tak, elakkan kawasan berbatu. Okey, tengok ada paku ke apa ke. Okey, seterusnya ialah pergerakan. Kesedaran ini melibatkan pergerakan juga. Contohnya kita kalau ruang yang luas, seperti di padang, sesuai tak untuk berlari? Okey, sesuai. Macam tadi cikgu kata kalau dalam kelas,
Sesuai tak nak berlari? Tak sesuai. Kalau kat rumah pula, contohnya, kalau kita berlari di luar rumah, halaman rumah contohnya, tengok kawasan rata semua, tak ada batu-batu, selamat tak? InsyaAllah selamat. Tapi kalau kita berlari kat dapur, keluar masuk berlari-berlari tu, selamat atau tidak? Tidak. Okey, seterusnya kita lihat pada proses. Apabila kita melakukan aktiviti ini mesti ada proses, itu tempoh. Kita panggil tempoh ataupun berlakunya di mana? Tempat mula. Okey, cuba tengok ni. Kat sini Zarif ada mula dan juga tamat. Apa akan terjadi jika semua orang cikgu ikut pandai saya lah, saya nak pergi sini, nak pergi situ. Tu cabaran tak kena semua orang mendengar arahan. Okey, contohnya Zarif. Okey, katakanlah Zarif baju hijau, mula dekat sini, mula. Okey, dia naik atas ni. Tiba-tiba kawan dia baju katakanlah mula dari sini terbalik. Apa akan berlaku? Dia akan berlanggar. Ini membahayakan bukan sahaja diri Zarif tetapi juga kawan-kawan dia. Okey. Ingat, bila aktiviti kita mesti mengikut proses ataupun prosedur yang betul. Contohnya sekarang kita nak pergi contohnya kalau kita di pasar ataupun nak pergi bank sekarang ni kan. Okey, kita punya prosedur baru ialah jarak 1 meter ruang. Itu memerlukan ruang. Seterusnya ialah disiplin. Disiplin ni melibatkan sebelum, semasa dan selepas. Iaitu disiplin dalam melakukan aktiviti. Contohnya mendengar arahan guru dan juga mematuhi dan mengamalkan keselamatan. Contohnya cikgu telah meletakkan tanda di mana kawasan bermula. Okey, dan juga cikgu telah menetapkan aktiviti apa dan di mana. Contohnya cikgu kata bermula dari tangga. Okey, kemudian turun tangga. Cikgu tak kata berlari. Turun ni biasanya berjalan lah. Jadi kalau kita seronok sangat kat tangga, tak ada disiplin, ini akan menyebabkan bahayalah kepada kita dan juga rakan-rakan. Seterusnya kita tengok tahap aktiviti. Okey, bila kita dah tahu tempat ni adalah sesuai untuk aktiviti apa, kita dah tahu nak mula dekat mana. Ada perkataan mula, ada perkataan tamat. Kita telah tahu proses dia. Cikgu dah cakap, okey, dekat kawasan stesen ni, okey, awak merangkak. Dekat tangga berjalan sahaja. Okey, dekat kawasan lurus, berjalan laju. Contohnya. Okey, ini semua akan membantu melicinkan lagi proses aktiviti kita. Dan awak juga bila dah tahu, kat situ kena merangkak rendah kawasan tu. Saya kena perlahan-lahan. Awak dah lebih yakin untuk melakukan aktiviti. Awak dah tahu macam mana aktiviti tu nak dijalankan. Okey? Okey, yang kedua, bila awak dah yakin, awak akan jadi seronok dan melibatkan diri secara aktif. Dan bila seorang, awak pun gembira, awak pun ahli pun tahu, mutu pun tahu, how pun tahu, cara-cara nak buat aktiviti ni kita boleh lakukan secara berkumpulan pula. Okey, dengan gembira dan juga dengan selamat. Tengok contoh kat sini.
Okey, dia tahu. Contohnya dia nak lalu kat bawah ni. Okey. Dia tahu, dia sedar iaitu cabaran dia ialah sempit. Jadi kalau dia nak lancar, saya perlu rendahkan badan untuk bergerak lancar. Okey, tengok kawasan ni ada sekitar, ada kayu ke atas ni. Jadi dia apa aktiviti yang boleh dilakukan kat sini. Contohnya kat sini merangkak bawah halangan. Dia tahu itu cabaran dia dekat kawasan itu, pada ruang itu. Okey, seterusnya kita tengok ruang diri dan ruang persekitaran. Ada juga yang menyebut sebagai ruang am. Okey. Ruang diri ialah ruang sekeliling untuk individu itu melakukan pergerakan atau aktiviti. Ruang persekitaran ialah ruang yang lebih luas. Biasanya melibatkan aktiviti secara berkumpulan. Cikgu tunjuk contoh. Contohnya ini Ali. Ali berdiri kat sini. So, ini adalah ruang diri untuk Ali. Biasanya contoh cikgu buat aktiviti regangan, cikgu kata ambil ruang diri. Okey, ini Mutu berdiri kat sini. Ini How. Okey, jadi ini ruang diri untuk How, ruang diri untuk Ali dan ruang diri untuk Mutu. Okey, jadi seterusnya apa kawasan hijau tu? Nampak petak kawasan hijau tu merupakan ruang persekitaran. Ruang yang lebih luas. Okey, ruang persekitaran ini ialah ruang yang dikongsi. Kita kena tahu, padang ni bukan kita seorang je. Jadi kita nak berlari sana, berlari sini. Kita kena berlari, kita kena tengok keadaan sekeliling. Dekat mana cikgu suruh mula lari? Dari sini ke sana. Kita sebab kena ingat kita berkongsi dengan orang lain. Ruang persekitaran ini ialah untuk aktiviti berkumpulan. Bermaksud ada orang lain juga kat situ. Jadi kita kena ikut arahan, kita kena ada disiplin supaya kita boleh buat aktiviti dengan seronok dan selamat. Okey. Jadi awak kena tahu ruang diri awak tu ruang yang luas atau sempit. Okey. Tengok tadi sebenarnya dia mula dekat sini, tamat kat sini. Okey, bila dekat tangga dilakukan aktiviti yang sesuai dekat tangga. Okey, turun tangga. Okey, merangkak bawah halangan contohnya. Okey, tengok cikgu berada di sini. Okey, apabila kawasan yang memerlukan lebih lagi lebih berhati-hati contohnya ataupun aktiviti itu agak sukar, tahap dia tinggi, okey, kita memerlukan pengawasan ataupun bantuan daripada cikgu. Okey, kemudian turun kat sini dan tamat. Semua orang mesti melalui proses yang sama, bermula dari sini dan berakhir di sini, tamat, supaya kita dapat melakukan aktiviti dengan betul dan selamat. Okey? Ini proses dia lah. Proses. Semua orang mesti melalui proses yang sama dengan arahan guru, disiplin. Tak boleh lah saya nak pergi sini, lepas tu saya nak ke sini, saya nak... itu akan mengganggu proses.